Beach je kan, donut final ni dah minggu yang ke-11 kan? Betul. Sempat ke habis kita ni? Tu saya nak cepat-cepat ni. InsyaAllah sempat. Sempat sebab yang chapter 4 ni tak banyak. Saya akan pergi 1-2 soalan je. Tu latihan sendirilah sebab benda ni very simple. Lepas tu kita boleh masuk cash flow. Kita ada 2 chapter lagi madam. Ya, 2 chapter yang akan masuk dalam final lah. Okay. Okay, so Assalamualaikum. So hari ni ramai lagi yang tak masuk ni. Okay, so hari ni kita nak tengok sebab saya dah discuss dengan you pasal financial statement for company, right? Saya dah tunjuk dah hari tu macam mana bentuk dia. Cuma untuk lebih detail, kalau you boleh buka muka surat you punya you punya workbook tu, muka surat 44. Okay, muka surat 44. That is a published financial statement. Okay, itu adalah format yang kita perlu sediakan apabila kita nak publish ataupun kita nak tunjukkan financial statement kita kepada orang ramai. Alright, jadi tajuk macam biasa, cuma kalau you tengok dekat setiap kalau you tengok ni sebenarnya benda ni kita buat hanya dalam satu muka surat saja. Okay. Kalau kita fikir masa kita buat SEM 1, you tengok expenses dia banyak kan? Banyak expenses. Okay. So untuk kali ni expenses tu banyak, cuma kita tak tunjuk semua kepada public. Sekiranya mereka rasa mereka nak tahu, mereka kena pergi pada notes to the accounts. Right? Notes to the accounts. Jadi kita kena buat benda tu secara detail tapi tidak ditunjukkan secara detail dalam soci kita. Tapi kita ada notes to the accounts. Jadi kalau you tengok muka surat 44, itu saja kita punya soci. Okay, tapi kat tepi-tepi tu you nampak W1, W2, W3. So that one is a note to the accounts. Tapi dalam kes kita ni kita panggil tu sebagai working. Alright, sebab tu kalau you tengok ada bahagian note. So, jadi sebenarnya kita akan publish kepada orang ramai. Jadi kalau kata dia tengok saja Shopee kita tu, soci kita ni, satu muka surat dia boleh tengok berapa profit dia. Dan beza soci kita ni untuk company with the sole trader and the partnership. Usually kalau partnership soci you cari apa? Ataupun sole trader you cari sampai net profit, isn't sampai net profit, dan diorang tak ada tax sebab sole trader tak perlu nak bayar tax. Tapi kalau you tengok dalam format ni kita ada profit before tax and we have the taxation and we have a profit after tax. Maksudnya syarikat kita kena bayar tax ke atas pendapatan kita. Ke atas keuntungan kita tu kita kena bayar tax untuk company. That's why orang kata company have to tax kan, individual punya tax dan juga company punya tax. Alright, dan dia tak habis sampai profit after tax. Dia ada lagi satu bahagian hanya untuk syarikat saja, sebab you tahu profit after tax you dapat from your sales. Okay, from your activity, from your sales, from your revenue, you come out with the profit after tax. Jadi yang kita kenakan tax hanyalah pendapatan kita daripada jualan kita. Alright, and selain daripada we have a profit after tax, we also have the profit from other comprehensive income. Sebab tu tajuk you punya soci sekarang adalah statement of profit or loss. Itu untuk cari profit and other comprehensive income. Other comprehensive income ni dia datang bukan daripada sales. Okay, dia datang daripada aset yang kita ada. Sebab company you have a lot of asset dan asset you ada banyak. So di sini contohnya kat situ dia bagi revaluation of land. Let's say you ada tanah yang you beli 10 tahun yang lepas. Harga tanah tu mungkin 20,000. Tetapi sekarang kalau hari ni you nak jual tanah you boleh jual market price dia let's say 100,000. Okay, jadi kalau nak kirakan 100,000 dengan 20,000 cost, so the difference is 80,000. 80,000 tu kita boleh anggap sebagai revaluation kita
dan dibenarkan oleh akta syarikat untuk memasukkan kita tak jual, kita hanya revalue saja, kita nilai semula saja kita punya tanah tu. Jadi kalau kita jual tanah tu kita mesti dapat untung 80,000, betul tak? Tapi kita tak jual, kita hanya revalue dia saja. Jadi itu boleh dianggap sebagai income kepada syarikat. Jadi surplus on revaluation of land, ataupun kita ada investment. Investment juga adalah non-current asset. So investment also, kalau kita jual kita mesti dapat duit. Ataupun kalau kita tak jual pun, kita revalue investment kita tu, ada penilaian, ada nilai yang lebih tinggi, so kita juga boleh anggap itu juga adalah merupakan income kepada kita. Jadi ini adalah income selain daripada sales yang boleh kita anggap sebagai income to the company, dan kita panggil dia sebagai total comprehensive income. Total comprehensive income ni adalah campur profit after tax. Okay, profit after tax campur dengan other comprehensive income, kita akan dapat total comprehensive income. Alright. So itu bezanya antara sole trader, partnership dan juga company. Right. Okay, so sekarang ni, ya. Kan yang untuk surplus on revaluation of land, so boleh ke dia buat revaluation setiap bulan ke memang dia per tahun? Ini yearly lah. Yearly lah. Kan kita buat statement kita ni yang kita nak publish kepada orang ramai tu pun yearly. Kita tak buat benda ni monthly. Monthly tu kita tutup account je, ledger. Tu anak siapa tu? Okay, teacher madam. Saya kat Kamsis madam. Tak ada anak apa-apa madam. Tu bunyi apa tu? Tu anak orang siapa? Lain madam. Orang lain madam. Anak Zamir kot. Oh, siapa yang duduk Kamsis sekarang ni? Saya dengan adik pelajar perempuan. Oh, you memang duduk Kamsis. Tapi tak pernah jumpa saya. Kelas online madam, kelas online. Dah lah. Okay. Alright. So itu adalah format. Jadi saya rasa format tu tak ada beza dengan yang you belajar sebelum ni. Cuma perbezaan dia adalah kita ada taxation dan kita ada comprehensive income. So yang lain-lain tu adalah expenses yang biasa. Cuma expenses tu kita nak kena masukkan dalam kategori-kategori, ada 3 expenses yang kita nak lah. Madam. Yes. Yang EPS tu apa? Earning per share. Earning per share. Earning per share. Selepas dapat. Yes. Bukan. Yes. Dia you akan kira selepas you buat tu, last kali dia will ends with the earning per share. Tapi nak kena kira earning per share. Sebab apa? Bila kata shareholders, bila dia tengok, dia nak tengok apa, berapakah profit yang company dapat. Lepas dapat total comprehensive tu, so ada percentage dia lah madam, kena garap. No. Earning per share kita kira daripada profit after tax. Okay. Tak guna total comprehensive income. Okay. Sebenarnya because you adalah company, you nak attract orang untuk invest dalam kita punya company, betul tak? Jadi selain daripada you tunjuk profit tu, you tunjuk juga bahawa you ada aset-aset lain yang boleh you jual, yang boleh mendatangkan income kepada company. Jadi kita nak attract orang, nak suruh beli share kita. Jadi kita kena tunjuk income yang tinggi lah. Alright. Kalau kata sole trader, dia tak ada aset yang banyak. Aset tu adalah aset peribadi dia. Ini sebab kita kena publish, kita wajib tunjukkan kepada orang ramai ataupun kepada shareholders kita, kita punya financial statement. Okay, so end of the year kita kena sediakan dan kita kena publish lah kepada orang ramai dan juga kepada shareholders kita, nak menunjukkan
Ini adalah pendapatan yang kita ada. Sebab itulah kita ada notes to the accounts untuk memendekkan kita punya suci. Orang tak nak sampai tengok sales muka surat 5, tengok pula profit muka surat 10 baru jumpa profit. So macam tak betul lah kan. Alright. Jadi kalau orang nak tengok sales, dia nak juga profit dekat situ juga. So boleh nampak lah in one page. That's why satu lagi cara untuk kita nak ni, kita kena buat notes to the accounts. Tapi untuk tujuan peperiksaan, notes to the accounts tu wajib wajib you all buat. Okay, so sekarang saya nak share, you tengok muka surat 59, page 59. Okay, page 59 Tenggara Berhad. Okay, so ini adalah jawapan untuk soalan Tenggara Berhad ni. Jadi kalau you tengok pada soalan Tenggara Berhad ni, tengok dulu pada soalan muka surat 59 ni. Dia kata Tenggara Berhad Incorporated share capital comprised of 3 million ordinary shares of RM1 each and 500,000 7% preference share capital of RM1. The following balances were extracted from the accounts of Tenggara Berhad for the financial year ended 30th of June 2019. Okay. Ini yang dia bagi kat kita tu apa dia? Apa yang you faham dengan table yang dia bagi kat kita tu? Balance ni diambil dari mana? Apa nama ni? Apa nama yang kita panggil apa ni? Kalau ada Timbangan juga. Timbangan juga. English please. Allah. Prevalence. Apa dia? Prevalence. Yes, it's a trial balance kan. Trial balance. Janganlah dah belajar dah daripada SEM 1 sampai SEM 4 kau belajar terms dia dalam bahasa Inggeris. Tiba-tiba keluar kau Melayu. Macam mana ni? Tak ingat madam. Alright, so that is the trial balance. You tahu kan, dalam accounting cycle, we have a source document, we have journal, kita ada ledger kan. Daripada ledger, the T account, you come out with the trial balance, right? Dan before kita buat suci dan supi, kita akan buat adjustment untuk trial balance, betul tak? Sebab trial balance ni pada 30 Jun 2019. Maksudnya accounting period kita berakhir 30 Jun 2019. Right? Jadi selalunya by ends of the year, ends of accounting period, kita akan buat adjustment. Jadi kalau you tengok di muka surat belakang tu, nombor 1 sampai nombor 9 ada banyak adjustment. Dan adjustment ni adalah adjustment yang you dah belajar dari SEM 1. Accrued prepaid, bad debts, right? AFDD, depreciation, semua-semua tu kita akan guna semula. Kenapa ni? Madam ada invite ya? Kenapa? Ada orang tak boleh masuk ke apa? Faiz madam, dia tak boleh masuk. Faiz. Dia tak dapat ke apa? Dia dah guna link tu tapi dia tak lepas juga nak masuk. Dia tak boleh masuk. Dia tak boleh masuk. Saya still tak dapat join. Berapa nombor dia Faiz ke? Muhammad Faiz Aiman ya? Ya madam. Betul. 1906. Dapat tak? Dapat tak Faiz masuk? Saya try invite dia. Dapat masuk tak? Ni dulu. Tak ada dari sini dulu. 1000 tolak 955 tolak 60.5 lepas tu divide by 15 dulu. Negatif apa? Yes.
Jangan dok. Jadi 2/3 bagi dengan ibu bawah pula berapa? Dah dapat masuk tak Faiz? Belum? Ni ada Faiz Aiman? Calling kat situ. Boleh masuk tak? Belum lagi masanya madam. Ya. Ini saya ada panggil ni. 6.86. Okey. Ni saya dah panggil ni Faiz Aiman bin Farouz. Dia keluar ni. Keluar apa? We could not complete the call. Tak tahulah pula kenapa ya. Kali dengan 0.75. Saya dapat jawapan awak tapi 5.15. Sama. Measure sikit-sikit titik keluar dulu lah. Tak apa. Ini gambar nombor. Okey. Alright. Settle. Settle for cost of that. Sekarang ni pergi pada cost of exercise. KPS. Kalau kita tengok maklumat yang ada, dividend value 100, market value tadi dia tinggal isi 60. Itu saja maklumat. So ini ialah dividend DPS. Okay. Ini adalah selling price dan ini adalah protection. Sebagai protection forex. Kita teruskan 24. Kalau tak dapat tak apalah Faiz, nanti boleh belajar. Alright, so saya sambung balik ya. Dia punya apa tadi? Mana? Where is it? Okay. So kalau you tengok pada soalan ni, so dia adalah adjustment tu. Jadi kalau kata kita nak buat ni, so nak kena tengoklah all the adjustment here. Okay, dan adjustment tu saya harap faham lah. Okay, faham. So, cara nak jawab ni, so sebab dia keluar dalam final dan final you adalah face to face. So whatever it is, you have to hafal lah on this format. Okay, untuk topik ni pun kita memang nak fokus kepada format lah. Okay, satu yang saya nak you tahu, apa yang dibagi dekat atas tu yang tersebut tadi, 3 million and 500 of preference share that, itu adalah merupakan bila kita incorporated, okay, itu adalah share capital, the maximum of share capital yang kita boleh issue. Alright, so kalau saya tanya you, berapakah ordinary share yang kita dah issue? Okay, so my question is, pada 30 Jun 2019 tu berapakah ordinary share kita yang kita dah issue? 1 million 300. Berapakah yang kita dah issue?
Yang 1,950,000. dah order share yang dah issued Dah issued 1.7 1 million. million, madam. Berapa? 1.7 million. 1.95. 1.7 million lagi? 1.95. 1.95. Where do you get that 1.95? The director decided to issue 1,300,000. Huh? Itulah maksudnya you tak faham lagi bila ada trial balance. Apa maksud trial balance? Dia dah issued, betul memang dah. Trial balance tu datangnya dari mana? Daripada T account kan? You tahu tak dalam accounting cycle ni, you dah buat T account, you dah cari balance. Balance tu you tutup pada end of the year tu, lepas tu you come up with the trial balance, betul tak? So apa yang ada trial balance ni adalah benda yang dah berlaku, betul tak? Betul. Kalau saya tanya berapa ordinary share yang dah you issued, berapa yang ada dalam account? Berapa yang ada dalam account? Yang ada dalam trial balance lah 1.7 million. Kalau preference share 400,000. 400,000. Okay. So kalau you kena faham bila ada kita ada trial balance. So trial balance ni benda yang dah berlaku, yang dah dibayar, yang kita dah buat. Dah berlaku. Yang dah berlaku. So itulah yang kita katakan macam mana nak buat accounting ni. Kan? Macam mana nak buat accounting kalau kita sendiri tak faham satu persatu. So semester 4 ni tak boleh setakat hafal. You have to understand. Alright. So sekarang saya nak tunjukkan pada you. So there is a format of Suci for company. Okay, publish Suci for company. So there is a the tajuk lah, the title. Tolong ya, jangan lupa nama syarikat. Alright. Okay, so kita mula macam biasa. We start with the sales. So in this question, we have the turnover. Turnover tu maksudnya sales lah. So tak ada masalah, kita ambil saja turnover sales tu, kita masuk je lah kat sini. Alright, 3,500,000. Jumpa tak turnover? And then as usual, kita mesti ada cost of sale. Cost of sale kita tak akan buat dekat sini secara detail lah, macam you belajar dulu. Okay, macam you belajar masa semester 1. Jadi macam mana nak kira cost of sale sebenarnya? Ini adalah cara kita nak kira cost of sale, betul tak? Kita ada purchase, kita minus the return outward. Tanpa purchase tolak pening. Lepas tu kita plus with the carriage inward if you have, right, all the wages ke, okay, tax import ke, okay. And then you minus the closing inventory. Alright. So dalam case kita ni, dalam cost of sales, kalau you tengok dekat additional information number 2, dalam additional information number 2 dia kata the net realizable value of the closing inventory is 220,000. Jadi maksudnya dia nak beritahu kat sini kita punya the ending inventory kita telah berubah nilai dia. Okay. Jadi kalau you tengok dalam you punya trial balance, we have the inventory as at 30th June 2019. Nampak tak? 250,000. Nampak tak dalam trial balance tu ada kan? Okay, jadi macam kita kena buat pelarasan dekat sini. So you ambil that 500,000 of cost of sales. Cost of sale asal dia is 500,000. You plus dengan 250,000, ini adalah ends of closing entry. Closing entry yang sebelum ni, yang ada dalam trial balance tu. Kenapa kita tambah? Sebab sepatutnya nak cari cost of sale, you have to minus. You dah minus sebelum ni. So you tambah balik and then you minus balik dengan 220,000 your closing inventory, the new
closing inventory. So bila you buat ni, you dapat nilai ni 530,000. So kat sini sebenarnya dapat 4 because of 1, 2, 3. 4 siap dengan jawapan ni, so you akan dapat 40. Alright. Okay, dan sales you minus the cost of sales, so you got the gross profit. Boleh faham tak? Faham. Boleh, Faham, boleh. Alright. So the next one is administrative expenses. Sebab kita nakkan benda ni berada dalam satu page. Jadi administrative expenses, nampak ni saya buat working one. So you kena tulislah kat sini working one, sini working one. Kena ada ni working two. Working two sebab kita ada banyak benda yang kita nak tambah-tambah dalam administrative expenses. So kalau you nak tahu apa benda yang terlibat dalam tu, you boleh buka muka surat 45. So dekat situ ada dinyatakan lah apa perkara-perkara yang akan masuk dalam administrative expenses. So it's up to you. You want to hafal ke macam mana ke, terpulang pada you. Tapi pada saya, you have to understand lah. Lama-lama kita buat latihan, kita akan get used with the item that's supposed to be under administrative expenses, right? Okay, so kat mana saya dapat administrative expenses? Nanti tulis tajuk dia dulu. Okay, tuliskan administrative expenses is given to you in the trial balance. Okay, 750. So masukkan saja nilai ni. And then dekat additional information dia kata nombor 1C, write off patent under administrative expenses. So pada saya, before you do disuci, pada saya you go through dulu and dia punya additional information supaya at least ada dalam pemikiran kita dekat mana nak letak, dekat mana nak letak, dekat mana nak letak all the adjustment here. Alright. So write off the patent. So patent kita kalau you tengok di muka surat 59 tu, dalam trial balance kita ada patent bernilai 100,000. So dia kata dia write off patent tu dekat administrative expenses. So kita tambahlah dekat sini 100,000. Write off ni macam juga bad debts lah. Kan bad debt kita akan tambah dekat expenses, right? So samalah case dia ni. So kita write off patent, dia kata dekat administrative expenses, so you add here lah. Okay. Lepas tu kita ada depreciation. Depreciation ni additional information number 3. Ingat lagi kan? Depreciation on cost and carrying value. Alright, so kalau depreciation plant and machinery dia kata on cost. So you darat je 10% darat dengan cost dia. Cost dia tengok dalam trial balance 950,000. So you dapatlah this figure. Building pun sama, dia kata on cost. So ambillah this 5% darat dengan cost dia. So there is a depreciation for building. Right? Features and fitting dia guna reducing balance method. Jadi you kena ambil dulu cost dia 250,000 tolak dengan accumulated depreciation dia bernilai 100,000, barulah darab dengan 20%. So you dapat 30,000. Okay. Alright. So dapat 30,000 dan you tengok total kat sini kena campurkan semua ni. Nilai ni you pindahkan ke sini. Alright, nilai ni masukkan ke sini. Right? So dapat 12. Jadi kenapa saya suruh buat ni? Sebab in case kata you tak dapat nilai ni, mana-mana yang betul tu you dapat markah. Sebab kat sini you akan dapat 1. Akan dapat 1. Sini you akan dapat 1, 2, 3. And also 3. Kat sini akan dapat 4. Okay, so you campur semua you akan dapat 12.
Faham tak? Jangan tulis figure saja. Kena tulislah benda ni sebab saya tak tahu apa benda yang you kira. Dan ni kalau you nampak, ini pun juga dia ambil kira ya. Ini darab ni. So beritahu, tunjukkan, tulis. Okey, untuk dapat. Katakanlah salah kat sini tapi persen ni pun dah dapat 1 at least. Right, so tu cara nak dapat markah. Ada nak tanya tak? Hello? Saya pergi laju je sebab saya dah ada jawapan. Madam. Yes. Kan Madam dah cakap yang right of pattern ni dia sama macam bad debt kan. Katakanlah dia ada satu additional information yang kata bad debts ni dia Recovered. Recover. Maknanya dia akan menjejaskan dekat soci kita lah kan. Kita kena tapi dekat bahagian selling and distribution expenses. Sebab bad debt dia masuk bawah. Lah. Yes. Okay. Madam. Yes. Kan yang untuk 1C kan dia cakap right of pattern under admin expense kan. So boleh ke dia buat right of pattern under selling and distribution? Terpulang atas soalan. Terpulang pada soalan, yes. Boleh. Kalau dia nyatakan begitu, yes kan? Okay. So that's why kena baca soalan, bukan hafal jawapan. Dia boleh jadi macam-macam. Walaupun kita kata bad debt selalunya duduk bawah selling and distribution. Tapi katakanlah pada dalam soalan tu dia kata kita nak letak bad debt tu bawah administrative expenses. You have to follow the question. Faham? Jangan pula question kata letak bawah admin. Tapi tak, kita belajar kena letak bawah selling je pun pergi letak bawah selling. So salah lah sebab you tak ikut arahan. Faham? Okay? Alright. Okay. So sekarang kita pergi pada selling and distribution expenses. Jadi kalau you tengok selling and distribution expenses ni tak ada working. Tak ada working kat sini maksudnya tak ada apa-apa yang perlu kita tambah. Dia tak nyatakan apa-apa. Dia bagi kita satu figure saja. Dia bagi kita selling and distribution expenses. Mana dalam distribution expenses 650. So kita masukkan saja nilai 650. Ingat ya, ini semua adalah expenses. So that means you have to minus. Alright. So ni adalah okay. So ni adalah selling and distribution expenses. Okay. Dan nampak ni gross profit minus administrative expenses minus selling and distribution expenses, kita akan dapat operating profit. So ni adalah profit yang kita perolehi from our operating. Okay, sebab nanti operating ni kita nak kena faham lagi bila kita masuk pada cash flow pula. So bila saya kata operating, you fahamlah ini adalah expenses administrative dengan selling and distribution expenses ni adalah operating profit. Alright, so ni tolak ni dapat ini. Kena tahu ya sebab saya pun tak tahu macam mana. Kadang-kadang dalam exam ada budak pergi campur lah, dah letak dah dalam kurungan tapi pergi campur lah lagi. Panik ke apa, tak pasti ya. So you kena tahu macam mana nak dapat operating profit. Lepas tu kita ada satu lagi iaitu finance cost. So kalau dekat sini saya letak working tree. Okay, maksudnya ada pengiraan yang perlu kita buat. Okay, kalau you tengok dalam you punya trial balance, finance cost is given to you 24,000. So masukkan saja 24,000. Tapi dekat additional information pula kata, dia kata number 1, A, second half year long-term loan interest provision are to made for. Maksudnya dia kata kita kena sediakan peruntukan untuk
half year long term loan interest. Okay, dan kalau you baca additional information number 4, dia kata included in the finance cost is 10,000 representing the first half year interest on its long term loan interest. Jadi macam mana caranya, you kena kira dululah. Kalau kita kata long term loan, ada dalam you punya trial balance tu, nilai interest dia adalah 8%. So 8% kalau you darab dengan 250,000, you akan dapat 20,000. Tapi kat sini saya bagi 2. Kenapa saya bagi 2? Sebab separuh tu dah ada dalam ni, dalam 24,000. Jadi yang 10,000 lagi ni adalah accrue, yang kita belum bayar lah. Yang kita dah bayar dah memang masuk dalam ni 10,000, dan 10,000 lagi yang patut kita peruntukkan, yang patut kita bayar for that year adalah accrue kerana kita belum bayar. Jadi 24,000 finance cost plus with the accrual for the interest, so you got 34,000 for finance cost. So this 34,000, alright, this 44,000. Okay, so kita akan masuk kat sini lah, 34,000. Faham? Ini contoh accrual. Mungkin dalam soalan tu akan ada prepayments. Alright, so you kena ambil kira lah, kena tahulah benda tu. Okay, so baca soalan satu persatu dan kena tandakan additional information tu satu persatu. Right? Okay, so kalau biasanya kita campur revenue gross profit plus the revenue, you minus all the expenses. Tapi dalam case ni dia terbalik sikit. Gross profit, you minus all the expenses and then you plus with other income. Other income ni, kalau ada banyak other income, okay, revenue yang you dapat, so you buat working lah. Working 4, working 5, you buatlah dekat sini. Tapi dekat sini kita hanya ada satu saja revenue income. Alright, iaitu income from investment 35,000. So kita letak je lah no working. Okay, no working. Okay, no working. Masukkan saja ada income. Okay, so tak ada lagi lah. Kita dah tolak administrative, kita dah tolak selling, kita dah tolak finance cost, kita dah tambah dengan ada income. So daripada operating profit minus finance cost plus other income, you akan dapat profit before tax. Okay, profit before tax. Okay, dan kita cari taxation. Taxation usually dia akan bagi. Tapi kalau dia tak bagi, you kena cari. Dalam soalan ni is given to you dekat additional information number 7. The current year tax expenses. Apa maksud dia? The current year tax expenses itu adalah taxation yang kita kena bayar for that year. Okay, taxation yang kita kena bayar for that year, iaitu 50,700. Okay, so before tax minus tax, so kita dapat profit after tax. So ini adalah profit, ini adalah pendapatan yang kita ada, yang kita dikira tax. So ni tax yang kita bayar, so ini adalah pendapatan kita after tax. Alright, so this is after tax. Okay, dalam you punya sekarang ni, you perasan tak kita ada berapa jenis tax? Yes. Kita ada tax. Dalam trial balance ada tak tax paid? Kita ada tax payable. Kita ada tax payable. Lepas tu kita ada expenses.
tax. Betul tak? Betul? Kan? So you kena faham bila dia kata tax paid, maksudnya tax yang kita bayar, yang kita dah bayar. Kita tak tahu berapa tax yang kita kena bayar, tapi itu yang kita dah bayar. Alright? Lepas tu kita ada tax payable, that means tax yang belum kita bayar. Lepas tu kita ada tax expenses. Expenses tax ni adalah tax yang sepatutnya kita bayar per that year. Jadi kalau you buka account tax payable, you kena tahu ya, sebab you kena buka nanti. If diorang tak bagi, dia tak bagi ni, sepatutnya dia akan bagi mana-mana dua untuk you dapat satu. Faham? Alright, tapi you kena faham apa maksud dia. Alright, so sekarang katalah kita buka account tax payable. Balance BD dia adalah 70,000, betul tak? Sebab dia bagi dalam trial balance tu, tax payable kita adalah 70,000. Tax payable adalah tax yang kita belum bayar. Berapa yang kita dah bayar? 5,000. Okay. So 5,000 yang kita dah bayar. Berapa expenses kita for that year sepatutnya? 50,700. Is a sopol, betul tak? So berapa balance kita? So ini balance apa? Balance CD, so balance BD lah. Balance BD jugalah kan, 115,700. So kita ada tax payable. So kat mana kita nak letak ni? Dekat dalam Soci. Dalam Softpay. Ini dalam Soci yang you masukkan ni. Kan? Ini dalam tax payable. Kat mana tax belum bayar? Mestilah masuk bawah liability ke asset? Liability. So ini adalah nilai yang kita belum bayar lah. Okey, katakanlah yang kita bayar lebih daripada yang sepatutnya kita bayar. Sepatutnya kita bayar, katakanlah dekat sini, let's say cash ni saya tukar jadikan kat sini saya tukar jadi 60,000. Kalau sini 60,000 pun masih tak cukup. Katakanlah kat sini 70 campur 50, 120. Katakanlah kita bayar is 200,000. Saya bayar, katakanlah saya bayar 200,000. Okay, balance yang dulu yang kita belum bayar 70. Patutnya yang kita bayar tahun ni adalah 50,700, tapi saya dah bayar 200,000. So berapa balance CD duduk belah mana sekarang? Belah kredit. Balance CD duduk sini kan? Okay, berapa tu? 79,300. 1,300. Okay, 79,000. Ini kita panggil apa? Kalau tadi, kalau CD kat sini kita panggil tax payable, tax belum bayar. Kalau dekat sini mana ada tax prepaid? Alamak. Dia panggil tax apa? Tax. Dia panggil tax recoverable. Tax recoverable. So tax recoverable ni adalah merupakan current asset. Alright, maksudnya kita dah terlebih bayar. Dia tak panggil prepaid ya untuk tax, kita panggil tax recoverable. Tax. Okay. Tax cover. Alright. Tax recoverable. Okay. Boleh. Alright. So dekat sini akan ada, kalau you tengok sini, so kita pun dapat lah. Alright, okay, nilai ni, so kita dapat tax. Selalunya kita akan berhenti sampai sini sajalah.
Tetapi ini adalah company, so kita ada sebahagian lagi iaitu other comprehensive income. Okay, mana kita nak dapat other comprehensive income ni? You akan tengok nombor 6. Additional information number 6 beritahu bahawa land is to be revalued at. Maknanya asal land kita adalah 850,000. Tapi kita revaluekan dia pada 1,250,000. So the difference between the previous cost and the revaluation here, so kita dapat 400. 400 ini adalah merupakan keuntungan kita lah, betul tak, kalau kita jual kan? Tapi kita tak jual, kita baru revalue dia. So kita akan tulis kat sini surplus on land revaluation 400,000. So 1217,800 campur dengan 400. Okay, kita tolak dengan revaluation of investment because of nombor 5 tu ada beritahu market value of quoted share investment 700 and it's available for sale. Maksudnya investment kita nilai dia kalau dalam trial balance tu nilai dia adalah 750,000. Tapi bila kita revalue nilai ni, kita dapati nilai dia telah berkurang. Jadi kita mengalami kerugian sebanyak 50,000. So kita tolaklah kat sini 50,000. So ini tambah ni, tolak ni, so kita dapat nilai total comprehensive income. Alright, so dia akan berhenti sampai situ saja. Alright, jadi kalau kata investor, kalau dia tengok, dia nak tengok yang mana? Dia nak tengok yang ni ke nak tengok yang ni? Profit after tax. Terpulang lah, tapi kita ada untung yang lain. So dia akan tengok total comprehensive income, wah banyaknya. Faham? Bagus ni, dia ada banyak harta kan. Investment tu madam boleh tambah dengan tolak madam kan? Ke dia tolak? Macam mana? Investment tu memang selalu Depends. Boleh Ada tambah yang tak? tambah. Boleh tambah kalau lebih. Kalau macam lain dia boleh increase kan begitu. Land selalu increase lah. Madam, contohnya kalau untuk ni kan dia cakap quoted investment kan. So kalau unquoted investment? Dia investment ni dia ada dua lah. Kalau quoted investment adalah antara investment yang mempunyai pulangan yang baik. Maknanya kalau you nak pilih investment ni, yang quoted investment tu dia akan menjanjikan pulangan yang baik, you akan dapat dividen yang banyak. Because investment tu bagus lah. Jadi unquoted ni adalah investment yang biasa-biasa. Contohnya kalau dalam kurang menarik. Madam, Contoh, yes. contohnya kalau dalam additional information dia ada state pasal unquoted information dan unquoted investment, so dia kena masuk juga ke? Tak adalah. Kalau dia nak cerita pasal unquoted, maksudnya dalam you punya trial balance tu mesti ada unquoted lah. Tapi dalam sini tak payah masuk lah. Investment adalah aset. Yang you masuk dalam Soci tu apa? Evaluation dia. Yang perkara yang kita masuk dalam Soci ni apa benda? Evaluation of investment. Okay. Kita masukkan expenses, kita masukkan revenue, dan other comprehensive income kat sini is only the revaluation saja. The difference saja yang kita masukkan. But the cost itself akan kita masukkan dalam Soci. Okay. Faham. Okay, kat sini kita nak cari income. Cari income. Alright. Okay, bila kita revalue, nilai dia lebih tinggi, so that is income lah untuk kita. Betul tak? Kalau kita jual, kita dapat untung lah. Okay. So sekarang kita tengok kepada EPS. So
lepas saja total comprehensive income ni you kena tulis dalam earning per share. Sebenarnya EPS ni adalah earning per share. Dalam buku pun ada ya. Jadi kalau you nak tulis short form boleh, tapi semua kena huruf besar. Earning per share. Working 6, okay. So you tengok dekat working 6, ini ada juga orang tanya pun nak kena tulis sebelah ke tak. Ini muka surat yang pertama. Ini adalah muka surat yang kedua. You faham tak? Kalau dalam exam jangan tulis sebelah dia. You kena buka another page. Jangan campur. Faham? Alright. So working 6 ni earning per share. Okay, earning per share kalau you tengok dalam buku you, dia punya apa formula, profit after tax minus dividend for preference share, interim and final, bahagikan dengan number of ordinary shares. Okay, number of ordinary shares. Okay, jadi ni mana saya dapat profit after tax lah. Kan? Okay, minus 28,000. Mana saya dapat this 28,000? Okay, dalam trial balance ni dia beritahu kita preference share ada 7%. 7% Dividend, yes. So 7% darab dengan 400 nilai je. 7% darab dengan 400k. yes. So darab dengan RM 400. Okay, so you akan dapat RM 8k. Okay, ini untuk 1 tahun. Betul tak? Okay. Ini untuk 1 tahun. Jadi, ditolaklah sebab dia kata interim and final. So, maksudnya kalau interim 12,000, 14,000. Betul, 14,000. Final pun 14,000. Dia mesti samalah. Right, so kita ambil dua-dua jadi 28,000 bahagi dengan 3 juta units of ordinary shares. Okay, macam mana saya dapat 3 juta unit sini? 1 juta 1.7 yang you dalam trial balance. yang you dah issue kan? Okay, dan dalam additional information number 8. 1.3. Yes, you issued another 1.3 million. Jadi you ada the total of ordinary shares is 3 million. Tapi jarang pelajar boleh betul benda ni. Sebab dia akan masuk macam-macam. Jadi kalau you tengok additional information number 8 and number 9, itu adalah topik chapter 2 chapter 2 akan masuk kadang-kadang dia kata issue a right issue lah, bonus issue lah. So kalau dah itu semua tak boleh kira, so sini pun akan jadi salah. Mostly salah lah. Ini memang salah dah. Selalunya nak cari profit after tax ni semua orang salah. Right? Salah. Sebab apa salah? Sebab nak campur atas-atas ni salah. Okay, lepas tu ni mungkin boleh dapat betul lah. Dan units ni selalunya salah because you tak tahu macam mana nak kira right issue punya unit, bonus issue punya unit. So dia akan jadi banyak salah. Tapi tak apalah, kita belajar. Apa benda dah pula tu? Buat apa tu? Alright. Okay, boleh Boleh? Boleh tak? So kita dapat ni, boleh. kita dapat nilai ni. Tapi nilai ni saya dah ni kan, jadikan dia, saya round up lah. Okay, so letak kat sini. So itu nilai dia.
Alright. So boleh tak sampai situ? Senang je kan? So ada banyak lagi additional information yang ada ni. So kita akan sambung nanti. Besok kita tak ada kelas kan? Minggu ni kita tak ada kelas lah. Sebab esok cuti. Oh iyalah, esok cuti. Lupa. Yes. Alah. Yang EPS tu, dia kena berapa decimal point? Kalau dalam Tak kisah saya, you nak letak nilai ni semua pun boleh, you nak round up pun boleh. okey. Tapi kalau nak pun sampai 4 ni je lah, macam ni lah. Janganlah sampai 10 kau letak kan. Macam itulah. Tapi saya prefer you letak untuk satu je lah, senang you round up je. Okey lagi? Ada yang nak tanya lagi? Besok tak ada kelas. So macam mana? Saya nak buat kelas ke? Bercuti bersama keluarga. Apa dia? Bercuti bersama keluarga. Bercuti Program bersama. mana Min? Saya ada program ada. Sibuk masing-masing kan. Community. Saya kat Kamsis tak buat apa-apa madam. Oh ya. So you prefer belajar lah kan? Betul madam, belajar madam. Okay. So far boleh saya rasa you banyak-banyak buat latihan, insyaAllah lah. Tapi tak mustahil ada student yang boleh dapat full mark. Saya pernah tengok ada yang boleh dapat full mark. Alright. Tak pelik sebenarnya. Dan saya untuk kelas you saya tak tanda lagi. Yang saya tanda baru kelas keladi. Kelas C yang saya tanda tu ada separuh lah saya tanda. Ada yang dapat full mark untuk test 2. Sebab test 2 tu mudah sikit kan? Mudah sikit Alright. So besok yang ada kat asrama tak balik lah? Cuti sehari je madam. Cuti sehari je, tidur-tidur lah. Kan you kan selalu tak cukup tidur. Betul. Alright. Okay, so gitu je lah untuk hari ni. Kita habis sampai sini saja. So nanti saya continue dengan Sochair dan juga Softbee. Lepas tu buat latihan je lah. Okay. Alright. Okay, so itu saja for today. So bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye madam.